Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kerjasama antara UTB dan Makan Ceria Sendirian Berhad mengukuhkan bidang penyelidikan dan latihan bagi program sains dan teknologi makanan. Ujian yang dilalui sepanjang melaksanakan ibadah haji mengajar erti sabar dan takwa bagi Duyufur Rahman. Universiti Teknologi Brunei UTB dan Makan Ceria Sendirian Berhad menandatangani memorandum persefahaman MOU bagi mengukuhkan kerjasama dalam penyelidikan dan latihan khususnya dalam program sains dan teknologi makanan. Melalui kerjasama tersebut, pelajar UTB berpeluang menimba pengalaman dengan mengambil bahagian dalam penempatan kerja dan projek penyelidikan bersama. Majlis berlangsung di McDonald's Drive-Thru Jerudong. Menandatangani MOU Datin Paduka Profesor Dr. Deng Hajat Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Manakala syarikat Makan Ceria diwakili oleh pengurusinya Awang Izwan Zukri bin Pihin Orangkai Johan Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei 2024 menunjukkan peningkatan 0.3% berbanding bulan April 2024. Peningkatan adalah disebabkan oleh peningkatan indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengongsikan bagi tahun ke tahun IHP bagi bulan Mei 2024 menunjukkan penurunan 0.2% berbanding bulan Mei 2023. Ia didorong oleh penurunan bagi indeks bukan makanan, manakala indeks makanan dan minuman ringan meningkat. Penurunan bagi indeks bukan makanan disebabkan oleh harga-harga perhubungan, khususnya perkhidmatan internet dan pengangkutan berikutan penurunan bagi harga tiket penerbangan. Sementara peningkatan bagi indeks makanan dan minuman ringan didorong oleh kenaikan harga minuman ringan, khususnya minuman yang sedia untuk diminum dan harga susu, produk tenusu dan telur. Laporan penuh IHP bagi bulan Mei 2024 boleh didapati di laman sesawang JPES melalui deps.mofi.gov.pn. Tanggungjawab dan amanah yang dilaksanakan dapat memperkukuh dan memperkasa sesebuah institusi kekeluargaan. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam forum Hari Keluarga sempena Hari Keluarga Kebangsaan anjuran Majlis Perundingan Mukim Pekan Tutong pagi tadi. Forum diadakan di kediaman rasmi Pegawai Daerah Tutong. Dengan tajuk memperkasa institusi kekeluargaan, forum antara lain dapat menyebarluaskan pengetahuan mengenai peranan sesebuah keluarga dalam mendidik anak bangsa untuk menjadi generasi yang berguna bagi masa depan keluarga dan negara. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku Pegawai Daerah Tutong. Jemaah haji negara memanfaatkan peluang berada di Tanah Suci Makkah dengan aktiviti amal. Ikuti beritanya selepas ini. Perkembangan jemaah haji negara di Tanah Suci. Minggu terakhir jemaah haji negara berada di Kota Suci Makkah Al-Mukarramah terus dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti berkebajikan. Dengan hasrat menjadikan ia sebagai amalan berterusan, beberapa jemaah yang mengikuti pakej syarikat Darussalam Services mengambil inisiatif mengungkapkan infak sedekah di sekitar kawasan Hotel Snud Ajiat. Para jemaah mengagihkan sedekah berupa makanan di sekitar kota Mekah.
Melalui aktiviti seumpamanya, jemaah haji dapat memperbanyakkan amal kebajikan. Peluang melaksanakan ibadah haji pada usia yang muda mengajar Difur Rahman erti sabar. Bahkan ujian yang dilalui membantu meningkatkan ketakwaan dalam mencari reda Allah Subhanahu Wa Taala. Di Padang Arafah, saya diberi peluang ataupun diberi kepercayaan untuk menjadi imam dan juga menjadi bilal dan juga mengeliding bacaan wirid Arafah semasa di Padang Arafah. Jadi di sana alhamdulillah itu adalah satu peluang yang sangat diingatkan sehingga nanti insya-Allah. And then masa di Mina sama juga keadaan kurang selesa, panas, sampit. And then walau apa pun di keadaan sampit semua tu, kami masih mampu untuk bersembahyang berjemaah tu. Waktu yang hujan lepas khutbah Zuhur tu, kamu boleh merasakan yang semua orang macam orang-orang Brunei Darussalam tu keluar daripada kem bersedia untuk berdoa, meminta. Terutama selepas asar ke maghrib tu, kamu akan nampak banyak orang dalam kem. 30 pelajar Pusat Tingkatan 6 Sengkurung menerima anugerah pada Majlis Anugerah Pelajar Cemerlang dalam akademik sesi tahun 2022-2023 bagi pelajar-pelajar yang mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan BCGCE A-Level. Majlis berlangsung petang tadi di Pusat Tingkatan 6 berkenaan. Penyampaian sijil dan hadiah disempurnakan oleh Dr. Edi Fazlin bin Haji Amdan, Pemangku Pengarah Jabatan Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan. Acara tahunan ini diungkapkan bagi menghargai pencapaian para pelajar cemerlang. Mesti buat kerja dengan semangat and support from keluarga juga and kawan-kawan, pilih kawan yang baik lah. If sekiranya ada masalah, segala misconception, jangan malu, sila tanya segala kawan ataupun cikgu yang di sekolah. Ceramah bertajuk Penyebaran Ilmu Sebagai Sedekah merupakan pengisian acara sambutan Hari Raya Aidil Adha Anjuran Angkatan Astrawani Brunei Astrawani. Majlis diadakan petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka. Hadir Deng Hajah Hairini binti Haji Wang Damin, Pemangku Pengarah Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis umpamanya diadakan bertujuan mensyiarkan agama Islam serta mendukung kegiatan utama Astrawani dalam bidang bahasa, sastra dan budaya. 62 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah Anjuran Bersama Brunei Gas Carriers Sendirian Berhad BGC dengan kerjasama Pusat Pendermaan Darah, Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha dan McDonald's Brunei. Kempen berlangsung di McDonald's Drive-Thru Lambak. Hadir Kapten Abdul Matin Abdul Rahman Liu, Pengarah Urusan BGC. Kempen diungkapkan bersempena Hari Penderma Darah Sedunia. Kempen dihasrat membantu meningkatkan semangat kemasyarakatan dan mewujudkan kesedaran tentang keperluan pemindahan darah yang selamat serta kepentingan menderma darah. 14 kompaun dikeluarkan oleh pasukan polis Diraja Brunei, 4 di bawah Jabatan Kastam dan Eksais Diraja dan 16 di bawah bahagian penguatkuasaan agama, manakala 3 warga negara asing ditahan. Kesalahan itu didapati semasa operasi bersepadu dan operasi kaban yang dijalankan oleh pihak-pihak penguatkuasa undang-undang di negara ini. Operasi bersepadu menyasarkan di pos kawalan imigresen sementara Kuala Lurah. Hasil pemeriksaan mendapati beberapa individu dipercayai melakukan kesalahan tersebut di bawah agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang di negara ini. Manakala operasi Kaban 71-2024 dijalankan di tempat pembuangan sampah di Mukim Kilanas mendapati 2 orang warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen yang sah dan dipercayai melakukan kesalahan bekerja bukan dengan majikan asal
dan bekerja tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Operasi Kaban 74 2024 pula yang dijalankan di kawasan Mukim Pranu mendapati seorang warga negara asing ditahan untuk siasatan lanjut kerana tinggal lebih masa di negara ini setelah pas migrasinya mansuh. Negara Brunei Darussalam akan menyertai Sukan Universiti ASEAN ke-21 dari 25 Jun hingga 6 Julai 2024 di Surabaya dan Malang, Indonesia. 55 kontingen negara menyertai sukan tersebut, terdiri daripada 32 orang atlet dan 23 pegawai. Pagi tadi diadakan majlis penyerahan bendera negara yang diadakan di Kementerian Pendidikan. Bendera negara diserahkan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Deng Haji Romaiza binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, kepada Ketua Kontingen Dr. Tang Shi Siong, Pegawai Pelajaran Kanan Jabatan Pengajian Tinggi. Kontingen negara akan menyertai 8 acara sukan, antaranya olahraga, futsal, pencaksilat dan wushu. Saingan bola sepak Liga Perdana Singapura. Pasukan Brunei di PMM FC meneruskan saingan bagi perlawanan keempat Liga menentang Geylang International. Perlawanan berlangsung malam ini di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, Prakas. Saingan kempen Liga Bola Keranjang bagi merebut Piala UC 1000 2024. Dua perlawanan diadakan semalam di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadung. Dalam kejohanan itu, Minimau menewaskan GHK bagi kategori terbuka wanita, manakala Fatih Sendirian Berhad pula menewaskan Tech G Enterprise bagi kategori terbuka lelaki. Dalam aksi saingan pembukaan, Minimau jersey putih menewaskan GHK dengan keputusan akhir 64 berbalas 19. Sementara itu, bagi kategori terbuka lelaki, saingan peringkat kumpulan C pula, Fatih Sendirian Berhad mengalahkan Tech G Enterprise dengan keputusan akhir 74 berbalas 61.